Dulu saya bila nak bagi tazkirah, ada beberapa tempat saya tak boleh masuk. Tak boleh ya? Abdul Somad tak boleh, office ini tak boleh, office ini tak boleh, kota ini tak boleh. Sekarang ni saya tiap-tiap hari tazkirah. Petang tazkirah, malam tazkirah, ini dah masuk risalah kusyairiyah. Tak ada orang nak halau saya. Oh, tak tahu pun boleh. Oh, Ustaz pun ada juga dia tidak boleh pergi ya. Ada. Saya ingat saya juga. Saya banyak tempat tak boleh lagi. Lebih kurang lah tu. Jadi sekarang semua mau dengar tazkirah. Betul-betul. Alhamdulillah lah. Dulu kita larang, dia kata kita ekstrim. Sekarang dia sendiri pakai. Ini macam-macam Ustaz. Tapi saya ada anak seorang yang jadi imam. Gile-gile, terawih. Jadi mungkin dia malam ini, malam esok. Kadang-kadang dia terawih, saya witir dengan Isya. Ada seorang. Suka dia jadi imam. Jadi mungkin dia jadi imam sembahyang raya. Bini-bini jadi makmum. Dan kalau bagi Ustaz Azhar Idrus sendiri selama COVID-19 ni, apa yang Ustaz rasa dapat lebih? Ustaz rasa sebagai nikmat, sebagai rahmat, apa kalau boleh saya tahu? Bagi saya lah ada beberapa perkara lah. Antaranya bukan untuk diri saya, tetapi bila berlaku COVID, semua kena satu dunia lockdown. Jadi berlaku untuk yang orang-orang yang selama ini dia berasa bahawasanya dunia ini segala-galanya. Jadi saya cukup rasa senang hati sekarang, rasa puas hati, rasa seronok sebab Allah ajar dengan COVID, dengan kuman yang halus, semua orang-orang yang sombong sudah sedar diri. Baru orang tahu kaya miskin itu sama saja. Kalau dulu orang rasa hebat dengan sebab kuasa, pangkat dan sebagainya, sekarang semua kena kurung, tak boleh keluar. Allah bagi benda yang kecil je, lebih kecil daripada burung ababil. Halus saja. Kalau gunung berapi meletup, Krakatau ke apa, gunung Sinabung apa semua, kita tak kena kurung. Ini satu dunia kena kurung, Ustaz. Allah Rabbi. Jadi ramai orang sudah sedar bahawasanya Allah yang lebih berkuasa atas segala-galanya. Jadi kesedaran yang masuk dalam hati manusia ini menggembirakan saya. Itu saya nak. Sebab benda ni payah. Kadang-kadang kita tazkirah lengah kita ceramah. Tak jadi apa. Dia tengok muka kita dalam TV, tiup terus dia tukar lain. Tapi sekarang musibah berlaku, dia nak dengar tak mau dengar, dia faham bahawasanya sikit saja Allah bagi, maknanya semua menjadi lemah. Nampak tak? Negara-negara yang selama ini rasa hebat, negara-negara maju dia panggil, di Eropah, negara maju. Kalau nak banding dengan kita, Allah, jauh bezanya Ustaz. Kalau nak bandingkan dengan Afrika, Allahu Rabbi. Tapi cuba tengok map, cuba tengok peta yang kena COVID. Paling sedikit kena ialah negara-negara mundur, negara yang tak maju. Negeri Ghana, Mauritania, Burundi, apa namanya, Gabon, apa namanya, Zambia, itu Zimbabwe, semua negara miskin, paling sedikit 2 orang mati, 1 orang saja mati. Tapi yang mamai mati, negara yang paling kaya, yang paling canggih, Amerika, Allahu Rabbi, Amerika, United Kingdom, dengan Belandanya, dengan Norway, dengan Perancis, dengan Itali, dengan Spanyol, negara maju. Paling banyak mati. Dulu kita rasa negara ini hebat. Jadi rasa hebat ini sekarang sudah terhakis. Dari banyak perasaan manusia dalam dunia, Allah hantar musibah COVID ini. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, di sana macam mana sembahyang tarawih dan sebagainya? Semua di rumah juga? Sembahyang tarawih di rumah Ustaz. Sama macam kita. Ada beberapa masjid yang berani dia buka buat tarawih, tapi polis datanglah larang sebab takut
Sebab kata dia, kita hanya takut pada Allah saja. Ini kami mau dengar Ustaz ulas. Di sini pun ramai netizen. Dia kata kenapa takut kepada kuman yang kecil. Sedangkan kita takbir Allah Maha Besar. Jadi cuba Ustaz ulas sikit apa yang sepatutnya. Kita nak baiki sikit fahaman salah ni. 10 minit Ustaz. Dia kata Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Itu tadi. Saya nak tanya itu pada Ustaz Azhari Dos tadi. Jadi kita mau dengar Ustaz. Saya memang saya nak cakap. Kata dia macam ni. Yes, kata dia bila kita takut pada harimau, bila kita takut pada singa, kita lari daripada singa itu, kita serahkan pada pawangnya. Maka pawang COVID ni adalah Allah. Maka kita mesti ke masjid, kata dia. Kata dia. Jadi kalau kita nak saya belum dapat dalil lagi bahawa COVID ni dia ada pawang. Bomo dia ada Bomo. Yang saya faham adalah bahawa kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, "Idza sami'tum bihi," kalau kamu dengar ada wabak di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, kamu janganlah datang ke negeri itu. Benar. Bila kamu berada di suatu negeri, wabak terjadi di negeri itu, fala takhruju firaran minhu. Yang di luar jangan masuk ke dalam, yang ada di dalam ni jangan pula keluar. Itulah yang orang sekarang sebut dengan lockdown ni. Yang dari luar Kuala Lumpur tak boleh masuk Kuala Lumpur, yang dalam Kuala Lumpur tak boleh keluar. Betul. Tapi masa dulu, satu negeri aja ada wabak, negeri lain tak ada wabak. Ada wabak di Andalusia saja, tapi luar Andalus tak ada. Ada wabak di Kaherah saja, tapi luar Kaherah tak ada wabak. Sekarang ni merata-rata semua wabak. Oleh sebab itu, maka kata Nabi pula dalam hadis lain, firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang terkena wabak itu seperti engkau lari daripada singa. Sebagaimana kita lari takut kepada singa, begitulah kita lari daripada wabak. Jadi Nabi suruh. Ada saya baca satu tulisan Syekh Ali Jum'ah, Tuan Guru. Kata Syekh Ali Jum'ah, dulu pernah terjadi wabak di Kaherah. Lalu kemudian orang Kaherah beramai-ramailah membaca Sahih Bukhari. Bertawassul dengan berkumpul beramai ini supaya Allah angkat wabak ini. Apa yang terjadi selepas itu? Semua yang ikut majlis itu terkena wabak. Lalu ta'liq komen daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, perbuatan mereka berkumpul beramai-ramai manakala ada wabak itu adalah jauh daripada sunnah. Jadi yang kita lakukan ini bukan meninggalkan masjid. Yang kita lakukan ini bukan meninggalkan Jumat. Yang kita lakukan ini adalah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW pada masa wabak. Itulah yang selalu saya sampaikan, Ustaz. Wallah. Betul tu Ustaz. Itulah masalahnya. Dia orang kata, kita pergi masjid juga kerana sayang pada Allah, cinta pada Allah. Kenapa kita lari daripada COVID? Mereka tak faham. Itulah bila jahil, bermasalah lah. Sedangkan Allah kata, Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kamu kasih kepada Allah, maka ikut Rasulullah. Kena ikut Nabi. Dalam hal benda yang berjangkit, kan Nabi kata infiru, lari. Itu lockdown, mana jaga diri. Jadi kita sayang Allah dengan ikut perintah Nabi. Bukan sayang Allah tinggal perintah Nabi. Siapa yang ni sayang Allah tapi tak mau ikut Nabi, itu bukan umat Nabi. Tabi'uni yuhibbukumullah. Kamu ikut aku. Aku kata infiru, berkurung dalam rumah, yuhibbukumullah. Pasti Allah beri kesihatan kepada kamu. Alhamdulillah. Betul tu Ustaz, comel. Tapi lah netizen ni, dia nak cakap dia. Dulu suat khabar,
Ya. Pernah masuk, pernah pergi di kantor. Sekarang surat khabar sendiri. Sendiri tulis, sendiri cakap. Sendiri cakap, sendiri like. Sendiri like, sendiri share. Jadi 10 hukum, 20 hukum jadi makin-makin banyak hukum. Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Kita tengok keadaan tengah-tengah negara Eropah. Dia membenarkan bacaan-bacaan Al-Quran dipasang di masjid-masjid. Yang dulu tak boleh, Ustaz. Ya. Ada dulu di Belanda, kalau di Denmark tak boleh baca Quran. Pasang dekat speaker. Sejak bulan Mac sudah dibenarkan. Jadi apa pasal ni, Ustaz? Dia orang Kristian. Sudah benarkan orang Islam pasang di masjid, orang mengaji Quran. Cuba Ustaz ulas sikit. Beberapa hari lepas ada orang kirim video dia daripada Palestin. Orang Indonesia yang ada di Palestina. Dia masuk ke satu store, kedai punya orang Yahudi. Kedai Yahudi itu menghidupkan suara baca Quran. Jadi rupanya orang Yahudi pun orang tak Islam baca doa. Kata kawan saya ni Islam. Kenapa awak jemput saya baca doa tempat awak? Kata dia, tempat saya ni banyak hantu. Jadi hantu ni dia rasa tak takut lagi pada doa-doa dia. Jadi sebenarnya manusia ni bila sampai pada punca masalah, dia pun ragu pada ajaran agama dia dan datang keyakinan dia. Jadi dulu saya sangka hanya setengah orang saja. Sekarang ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Israel, orang Europe, di mana-mana mula percaya. Azan dia suruh kumandangkan kuat-kuat. Dulu azan tak boleh. Lalu kemudian bacaan ayat Al-Quran. Bila kita tengok pula, sebenarnya dalam diri manusia itu ada keyakinan. Tapi ditutupi oleh hawa nafsu, ditutupi oleh setan. Manakala dia sampai pada puncak ketakutan, amat sangat takut, seperti orang di tengah lautan, tak bertepi, ombaknya kuat, karangnya tajam, tak nampak daratan, disitulah dia akan berkata, Allah, hari ini rasa-rasanya umat manusia macam di tengah laut. Tak nampak bila COVID-19 ini akan berhenti, tak tahu ubat vaksin tak ada, saat itu dia berkata, Allah. Agak-agaknya begitu, Tuan Guru. Alhamdulillah. Betul lah, dulu masa perang dunia yang kedua, bila tentera Jerman, dia sudah bom itu Rusia, dahsyat. Bertubi-tubi, berpuluh-puluh ratus ribu bom dibomkan dalam Rusia. Rusia masa itu Stalin yang komunis, tak percayakan Tuhan, tak benar semayang walaupun di masjid, di gereja semua tak boleh agama. Tapi bila dah teruk sangat dibom oleh Jerman, akhirnya Stalin, ketua komunis, keluarkan arahan supaya masjid melaungkan azan, gereja membunyikan loceng dan sebagainya. Itulah manusia ni, bila dia senang, dia lupa Tuhan. Bila dia susah, dia akan cari Tuhan. Siapa-siapa punya Tuhan pun tak apalah, dia nak pinjam semua. Betul. Dulu di Belanda, di Denmark tak boleh. Sekarang sudah boleh. Nak baca Quran lagi kuat lagi boleh. Dan sampai orang semayang jemaah di Perancis pun, orang kafir pun mari ikut sama tumpang. Takut-takut dapat lepas daripada COVID-19. Itu betul dalam Quran. Nampaknya dia nak cuba semua Tuhan, Tuan Guru. Nak cuba Tuhan kita. Ya. Dia begitulah, tengah macam ni dia terlalu pandai sampai dia nak cuba-cuba Tuhan. Tapi
begitulah dalam sekarang di global semua sudah hati. 5 bulan, 6 bulan ke depan ni, macam mana kehidupan kita di dunia ni? Firasat je lah. Betul tak betul tak tahu nak. Jadi sebenarnya bagi saya mungkin COVID ini macam lepas-lepas Allah nak mengajar kita. Dia tiap-tiap musibah yang berlaku, yang paling besar sekali ialah kiamat. Paling besar namanya kiamat. Hari kiamat ataupun hari akhirat. Lain daripada itu semua musibahnya kecil. Tak boleh banding dengan kiamat. Jadi sebelum kiamat, mesti ada Allah akan didik atau ajar manusia dengan cara musibah. Jadi ini sebenarnya kita sedang diajar oleh Tuhan. Kita sudah lupa lama kepada Allah dengan LGBT, dengan macam-macam, dengan minum arak dan berjudi macam-macam, dengan berjoget seluruh dunia. Jadi Allah ajar kita. Betul Ustaz kata. Jadi mungkin Allah nak balancingkan akan dunia ini dengan kematian. Itu cara Allah. Jadi kalau sebab tu berlaku perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang itu, perang ini, untuk balance. Tidak penuh manusia ini tak tahu berapa ramai, tak boleh nak duduk. Jadi mungkin juga. Jadi Allah ni dia hakim, sangat bijaksana. Saya rasa insya-Allah kita perbanyakkanlah apa yang sunnah Nabi, antaranya kita kembali kepada Allah. Inilah masanya Allah nak balik kepada dia. Orang bukan Islam, kembali kepada Islam, masuk agama Islam. Kita yang Islam ini pun balik kepada Allah. Antaranya istighfar. Bila istighfar, kita duduk dalam keadaan apa? Dalam mindikin illa faraja. Kalau kita istighfar, man lalimal istighfar, Nabi kata barang siapa yang berbanyakkan istighfar, Allah akan bagi kepada dia. Itu kalau dalam keadaan sekarang sempit, makhraja. Ada jalan kelepasan. Kalau dalam keadaan apa benda ni hamin, kalau duduk dalam keadaan susah, maka Allah akan bagi faraha. Allah akan bagi senang. Istighfar kena banyak. Istighfar bukan saja mulut astagfirullah, astagfirullah. Hati sentiasa ingat bahasanya kita semua sudah buat salah kepada Allah. Semua kita kena mengaku salah kepada Allah. Sebab tu bila dalam solat istisqa Ustaz, bila tak turun hujan, mati binatang, mati habis pokok, istighfar menjadi ibadah yang utama. Perbanyakkan istighfar dan solat hajat. Begitulah lagi Nabi pesan, man lalimal istighfar. Siapa yang membanyakkan istighfar, biar tetap istighfar, ja'alalahu, Allah akan bagi pada dia min kulli dikin, bagi setiap apa yang kita rasa terkepit sekarang, rasa sempit, mesti ada makhrajah. Itu janji Allah. Jadi saya rasa insya-Allah kita sekarang sedang dididik oleh Allah, dan alhamdulillah ramai yang sudah terdidik, yang sedar bahawasanya Allah lah yang tunggal, yang mampu melakukan segala-galanya. Insya-Allah dunia akan lebih jadi baik. Macam kita tengok sekarang banyak berita sungai-sungai semua sudah jadi jernih, air sudah jadi cantik. Kenapa? Kerana manusia kalau Allah tak sayang kita, dia tak turunkan wabak ni, kita dengan tagak arak lah kita, dengan berjudi lah kita sampai mati. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Jazakallah. Jadi di sana puasanya macam mana? Boleh jual-jual petang, beli juadah macam mana? Tak ramai macam dulu, Ustaz. Saya rasa dulu saya susah fikiran, susah. Tiap-tiap hari saya tazkirah, pukul 6 jangan lagi keluar rumah, duduklah di rumah, baca Quran, jangan pergi ke
mall, jangan pergi. Dulu selalu saya cakap tiap hari. Tapi orang tetap juga pergi. Kadang ada rasa sedih dalam hati. Ada rasa sedih dalam hati, nampaknya jamaah ni tak dengar kita ke? Dia anggap kita ni macam radio rosak ke apa. Tapi sekarang ni kita tak ada bagi tazkirah, semua duduk kat rumah. Punya ini bukan apa. Kita pun pusing kepala, sakit kepala, pening kepala kita. Sekarang ni, semua pula pakai niqab. Lelaki pun pakai niqab sekarang. Orang kafir pun pakai niqab. Semua guna niqab. Ya. Kita tak ada bagi tazkirah lagi. Ya, betul. Dulu kita cerita tentang ini di Malaysia kita panggil purdah. Ya. Kalau kita cerita purdah ni lebih-lebih sikit, marah orang. Perempuan marah dan sebagainya. Ya. Ada yang macam-macam lah. Ustaz ni ekstrim lah sebab suruh pakai purdah, pakai niqab. Ustaz ni tidak memandang pada realiti. Sekarang semua pakai topeng. Ni yang paling mahal sekarang di Malaysia bukan emas, topeng sekarang Ustaz. Dulu saya bila nak bagi tazkirah, ada beberapa tempat saya tak boleh masuk. Tak boleh ya? Abdul Somad tak boleh, office ini tak boleh, office ini tak boleh, kota ini tak boleh. Sekarang ni saya tiap-tiap hari tazkirah. Petang tazkirah, malam tazkirah, ini dah masuk risalah kusyairiyah. Tak ada orang nak halau saya. Tak tahu pun boleh. Ustaz pun ada juga dia tidak boleh pergi ya. Ada. Saya ingat saya juga. Saya banyak tempat tak boleh lagi. Lebih kurang lah tu. Jadi sekarang semua mau dengar tazkirah. Betul. Alhamdulillah lah. Dulu kita larang, dia kata kita ekstrim. Sekarang dia sendiri pakai. Ini macam-macam Ustaz. Kalau emas ini macam-macam. Ada yang buat sendiri, ada yang buat dengan kain, ada yang plastik. Tudung botol pun ada Ustaz. Tak apa, itu sunnah. Kita agama ini bukan ikut selera. Agama ini kena ikut syarak. Ikut Allah dan Rasul. Jadi sampai masa Allah suruh pergi masjid, Nabi suruh pergi masjid. Sampai masa Nabi kata jangan pergi. Jangan keluar, jaga diri. Sebab tu pernah berlaku di zaman Nabi, suruh semayang dalam rumah. Sallu fi rihalikum. Semayang dalam kemah-kemah kamu. Tapi bila kita tak belajar, tak mengaji, itulah. Di Maghribi macam mana Ustaz? Tak ada perkembangan penyakit di sana. Maghribi lebih awal lockdown daripada Indonesia. Kerana dia dekat dengan Eropah kan? Lebih dekat. Ya. Dan maklumat, information daripada sahabat saya, kata dia tak ada sembahyang berjamaah, tak ada solat Jumaat. Memanglah samalah macam kita juga. Dia lebih kurang. Itulah, ini sudah global Ustaz. Tapi itulah, saya tengok negara-negara yang miskin, rahmat Allah tidak teruk COVID-19 ini. Negara-negara mundur di Afrika yang tak ada hospital, tak ada parit, tak ada pipe air dan sebagainya, tidak teruk. Di Uganda tu seorang saja yang positif, itu pun sudah baik. Baik Ustaz. Kalau di Indonesia, rasa-rasanya lah, raya tahun ini macam mana? Masih lockdown atau macam mana? Kalau tengok daripada ini terus bertambah, na'udzubillah, tapi nampaknya tak mungkin sembahyang raya di masjid atau tanah lapang, di Padang. Jadi sembahyang di rumah Ustaz?
Saya tak berani nak jawab Tuan Guru, jadi saya baca je lah ya. Saya baca saja. Yang pertama daripada Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani meriwayatkan daripada Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Wa yusallil aidaini. Boleh seorang Muslim itu sembahyang Aidil Fitri dan Aidil Adha al-munfaridu, seorang sahaja, di baitihi, di rumahnya, wal musafiru, atau seorang musafir, seorang saja, wal abdu, atau budak sahaya, wal mar'atu, atau perempuan. Maknanya dia sembahyang Aidil Fitri tiada khutbah. Ini bagi yang nak buat seorang saja. Selepas itu pula kata Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, wal muradu annahu yustahabbul jama'atu fiha. Sebenarnya berjamaah sembahyang Aidil Fitri itu yustahabbu, dianjurkan, tidaklah wajib. Jadi bila ada seorang buat sembahyang seorang saja, maka sah. Adapun yang ingin membuat berjamaah, tapi ini di luarlah daripada mazhab Syafi'i. Inna salatal idi, sesungguhnya salat Aidil Fitri, dan aqidu, sah. Salat Aidil Fitri sah hukumnya dilaksanakan bi arba'ati, 4 orang sahaja. Imamin, seorang imam. Wa salasatin mu'tamin, 3 orang makmum. Seorang imam, 3 orang makmum. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i. Kerana 4 orang itu adalah batas had jumlah lebih daripada jamak. Katakan mazhab Syafi'i, 4 imam. Imam Abu Hanifah Hanafi, Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits ibn Sa'ad, dan Imam Zufar. Jadi dari beberapa yang saya baca ni, kita ada pilihan. Bila kita nak buat seorang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul, usikum wa nafsi bitaqwa, takwalah kamu pada Allah, Allahumma firil muslimina wal muslimat. 2 khutbah. Agaknya begitu Tuan Guru. Alhamdulillah. Jelas kita di Malaysia dapat dengar banyak persoalan yang berlegal tapi sudah dijawab oleh Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah. Siapa yang nak semayang raya, kalau semayang seorang diperbolehkan, kalau nak semayang beramai-ramai pun diperbolehkan di dalam mazhab lain. Ya, jadi dalam keadaan kita sekarang ini dalam keadaan terkepit. Jadi kita boleh taklid Ustaz kan? Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Bila kita terkepit, dia terbuka. Alhamdulillah. Nampaknya Tuan Guru imam tarawih mesti kena latih-latih jadi khatib lah sekarang ni. Begitulah nampaknya. Tapi saya ada anak seorang yang jadi imam gile-gile tarawih. Jadi mungkin dia malam ini, malam esok, kadang-kadang dia tarawih, saya witir dengan Isya. Ada seorang suka dia jadi imam. Nanti mungkin dia jadi imam sembahyang raya. Bini-bini jadi makmum. Jadi Ustaz, ada Ustaz di Riau. Selama Ustaz di Riau, adakah Ustaz mengikuti perkembangan COVID-19 yang berlaku di Malaysia, macam mana tentang pemerintah dan ada Ustaz ikuti? Ya, saya ikuti. Semalam kita buat program macam ni juga dengan Profesor Izhar. Dr. Izhar. Ya, sebelum ni juga dengan Majlis Zakat Kedah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dengan sahabat-sahabat Malaysia terus ada komunikasi. Alhamdulillah terbuat. Jadi tahulah sedikit sebanyaklah tentang apa yang berlaku di Malaysia. Ya. Rasa-rasanya
mula-mula keadaan COVID-19 di Indonesia ini tidak semacam di Malaysia. Saya rasa di Malaysia dia lebih ramai yang dijangkiti dan Indonesia diikut di belakang. Tapi sekarang saya tengok yang ramai positif di Indonesia. Jadi apakah faktor yang menyebabkan dulu Indonesia sedikit, sekarang dia sudah ramai dijangkiti? Kenapa itu Ustaz? Ini sebenarnya faktor masalah disiplin. Masalah di Malaysia orang dikurung dibagi makan, Ustaz. Bagi makan, dapat duit. Ya, kita bila nak kurung orang, kita kena bagi makan. Kalau kita kurung orang tak bagi makan, dia mengamuk. Macam beruk jugalah. Ya, macam mana kita boleh nak kurung orang? Nah, jadi masalah ini tidak hanya setakat masalah wabak. Kita, Indonesia, Malaysia dan semua negeri-negeri. Ya. Tapi masih di Indonesia pun masih nampak macam bebas malam berkenderaan masih ramai Kalau di Pulau Jawa. Polis masih tetap, polis jaga sempadan-sempadan nak balik daripada Jakarta nak masuk ke Jawa, kalau suruh balik, kemudian tapi sebab orang nak cari makan, bila dia pergi dari di kota dia macam mana? Jadi ini masalah duit, masalah ekonomi. Kami di Malaysia yang tak boleh balik macam orang Kuala Lumpur, orang Terengganu yang tersekat di Kuala Lumpur, dia tak boleh balik sekarang. Kena duduk di Kuala Lumpur. Jadi anak dagang tapi ada bantuan. Ya. Diberi semangat, kerajaan bagi semangat. Baik Ustaz. Dan sebagainya. Malu pada Ustaz ni. Rindu pada Ustaz dan rasa segan pada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita diberkati dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menyambut Ramadan dan selamat berhari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.